Hai semua, bertemu kembali kita pada sesi kelas PTPR pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membincangkan latihan-latih tubi untuk tajuk sistem vertigasi. Jadi cikgu harap kamu masih ingat apa itu maksud vertigasi. Vertigasi adalah sistem pengairan pembajaan yang rapi dan ianya merupakan salah satu kaedah yang sangat popular dan selalu digunakan pada zaman kini. Sistem vertigasi. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok helaian kerja kamu dan tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama adalah reka bentuk sistem vertigasi merupakan tempat kosong dalam teknologi pertanian. A. Pembaharuan, B. Kreativiti, C. Invensi dan D. Inovasi. Okey, masih ingat apa itu maksud invensi? Invensi adalah ciptaan baru, manakala inovasi adalah penambahbaikan. Jadi, kalau kamu tengok slide yang cikgu sediakan ini, pengenalan sistem vertigasi. Sistem vertigasi merupakan inovasi ataupun penambahbaikan dalam teknologi pertanian. Jadi, jawapan untuk nombor 1 adalah D. Dadu. Okey, sekarang tengok soalan yang kedua. Rajah menunjukkan cabang kepada sistem vertigasi, hidroponik, X dan sistem vertigasi. Okey, apakah X? Okey, sekarang kamu tengok slide cikgu ini, teknik penanaman. Okey, semua teknik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 teknik penanaman dan semua ini merupakan teknik penanaman secara hidroponik. Okey, jadi antara ke-6 penanaman ini, yang mana satu merujuk kepada teknik yang merujuk kepada sistem vertigasi. Okey, jadi kita tengok jawapan pada soalan nombor 2 itu. A. Teknik aliran dalam. Okey, salah. B. Teknik aliran cetek. Salah. C. Teknik pasang surut. Salah. Dan D. Teknik pengairan titis. Jadi antara ke-6 teknik ini yang merujuk kepada sistem vertigasi adalah teknik pengairan titis ataupun agregat. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Yang ini adalah soalan yang paling mudah. Tanaman yang sesuai ditanam menggunakan sistem vertigasi. Okey, dalam slide yang cikgu sediakan ini, kamu boleh nampak tomato, timun, cili, terung, tembikai, strawberry dan melon. Jadi, nombor 3, ubi kayu. Okay, ubi kayu tak sesuai ditanam secara vertigasi. Mangga, pokok mangga terlalu besar, tak sesuai ditanam secara vertigasi. Bunga raya pun tak sesuai. Jadi, yang ketiga jawapannya adalah buah tomato, iaitu A. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat ini dia bertanya tentang apakah kelebihan sistem vertigasi. Kita tengok pilihan jawapan yang ada. A. Penggunaan dan pemberian baja secara cekap. B. Tidak dapat mengurangkan masalah rumpai. Maksudnya B ni, vertigasi ini dia tidak dapat mengurangkan masalah rumput. C. Meningkatkan kos operasi. Vertigasi ini dia boleh mengurangkan kos operasi. D. Hasil tanaman dikekalkan. Dengan menjalankan sistem pertanian secara vertigasi, hasil tanaman itu kita boleh tingkatkan. Jadi antara A, B, C dan D jawapannya adalah penggunaan dan pemberian baja yang cekap. Jawapannya adalah A. Soalan yang kelima. Soalan yang kelima pula adalah penanaman vertigasi di Malaysia menggunakan kaedah penanaman. Jadi kaedah penanaman sistem vertigasi di Malaysia ini cuma ada 2 sahaja, iaitu kita buat dengan
menggunakan SPH, struktur perlindungan hujan, ataupun tanpa perlindungan hujan, ataupun kita panggil sebagai secara terbuka. Okey, 1 Roman, struktur perlindungan hujan, betul. Yang kedua, secara terbuka, betul. 3 tanah tinggi, salah. 4 rumah hijau, salah. Jadi jawapannya adalah 1 dan 2, iaitu A. Okey, untuk soalan yang ke-6. Rajah menunjukkan sebuah komponen sistem vertigasi. Okey, kamu nampak gambar sebuah tangki ini. Jadi soalan ini ingin kamu menyatakan apakah fungsi komponen tersebut. Okey, kita tengok pilihan jawapannya. A. Menapis benda asing. Menapis benda asing ini dilakukan oleh komponen penapis. Okey, B. Mengepam larutan baja dan air. Yang ini pula, tugas ini dilakukan oleh pam air. Okey, C. Menakung larutan baja. Okey, yang menakung larutan baja adalah tangki nutrien. Okey, D. Menitis atau mengagihkan baja kepada tanaman. Yang ini adalah set penitis. Jadi gambar itu menunjukkan tangki nutrien. Jadi fungsi tangki nutrien adalah menampung larutan nutrien. Jawapan nombor 6 adalah C, cicak. Okey, soalan yang ke-7. Apakah kelebihan paip poli yang diperbuat daripada high density polystyrene? 1. Tahan kara. 2. Elastik. 3. Boleh lentur. 4. Terdapat dalam pelbagai warna. Jadi kalau kamu tengok dalam slide cikgu ini, komponen paip ladang terdiri daripada 3, iaitu paip utama, paip sekunder, paip tertier. Biasanya paip tertier kita akan gunakan paip poli. Jadi yang itu adalah gambar untuk paip poli bagi yang tak kenal apa itu paip poli. Okey, jadi kalau kamu tengok gambar paip poli itu, yang pertama dia tahan karat sebab dia diperbuat daripada plastik. Yang kedua, elastik. Maksudnya dia boleh dilenturkan. Jadi yang ketiga itu boleh lentur. Betul. Yang keempat terdapat dalam pelbagai warna. Selalunya paip poli ini kita akan jumpa dalam warna hitam sahaja. Jadi jawapan yang betul adalah 1, 2 dan 3. Iaitu A, ayam. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok helaian yang kedua pula, iaitu helaian bahagian B. Okey, tandakan betul untuk penyataan yang betul mengenai sistem vertigasi. Okey, kenyataan yang pertama adalah menggunakan sistem pembajaan yang rapi. Betul. Okey, larutan baja dibekalkan secara berperingkat. Maksudnya berangsur-angsur. Seperti yang cikgu dah bagi tahu, sistem vertigasi ini larutan bajanya dibekalkan secara terus. C. Menggantikan penggunaan tanah dengan media tanaman seperti kokopit ataupun sekam padi. Ya, vertigasi kita tidak guna tanah, tetapi kita guna media tanaman seperti kokopit, peat moss dan sekam padi. Jadi betul. Okey. Seterusnya, memerlukan cahaya matahari secara langsung. Betul. Okey, sekarang soalan yang kedua. Nyatakan 3 ciri sistem vertigasi. Jadi daripada 4 ini, kamu boleh pilih mana-mana 3 untuk diletakkan dalam helaian jawapan kamu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan teknik sistem hidroponik. Okey, jadi A, B, C, D, E, F semua itu ada 6 teknik hidroponik. Itu yang pertama adalah teknik aliran cetek. Okey, kalau kamu tengok gambar yang ada dalam slide ini, okey, air dia mengalir secara cetek sahaja.
Okey, yang kedua adalah teknik aliran dalam. Kalau kamu tengok paras air itu menutupi keseluruhan akar tanaman. Okey, yang itu maksudnya teknik aliran dalam. Okey, yang ketiga, teknik takung. Okey, teknik takung ini maksudnya tiada aliran air berlaku, tetapi air itu cuma bertakung sahaja. Okey, yang ini pula adalah teknik pasang surut. Okey, maksud teknik pasang surut itu adalah air daripada tangki di bawah dia akan dipam naik ke atas hingga penuh. Bila dia dah sampai satu paras yang dikehendaki, dia akan turun semula ke bawah sampai habis. Lepas tu naik semula, lepas tu turun. Yang itu adalah teknik pasang surut. Okey, yang ini adalah aeroponik. Aeroponik ini maksudnya tanaman disembur daripada bawah melalui nozzle. Berlaku semburan air pada akar tanaman yang digantung. Okey, yang ini adalah teknik pengairan titis, agregat ataupun lebih dikenali sebagai sistem fertigasi. Jadi, teknik ini merupakan teknik yang paling berkesan untuk kita menyalurkan air dan campuran baja ke akar pokok mengikut masa yang ditetapkan. Okey, jadi untuk soalan yang ketiga itu, kita tengok jawapan yang pertama. Biji benih disebai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takungan. Maksudnya tiada berlaku aliran air. Air itu bertakung. Jadi jawapannya adalah C, teknik takung. Yang kedua, larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Okey, jadi yang ini merujuk kepada teknik aliran cetek. Okey, yang ketiga, larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam tanaman. Jadi bila ada perkataan surut, maksudnya itu adalah teknik pasang surut. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham apa yang telah cikgu ajar pada hari ini dan cikgu harap kamu buat semua latihan yang diberi dan buat ulang kaji. Cuti juga, belajar juga. Okey, sekian, terima kasih.